Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang sayangkan kita, ada orang hormat pada kita, ada orang respect pada kita, bukan menandakan kita adalah manusia yang perfect, bukan manusia yang sempurna. Tetapi apa? Tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala masih tutup aib-aib kita. Andaikan setiap dosa yang kita buat dan ianya menimbulkan bau, maka orang yang berada di sekeliling kita pasti mereka akan lari daripada kita. Bahkan orang yang mencintai kita, orang yang sayangkan kepada kita, pasti akan tinggalkan kita semua. Sebab apa? Sebab kita dibukakan aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya aib seseorang dibukakan oleh Allah, maka selama ini orang sayangkan kita, orang hormat pada kita, akan bertukar menjadi hinaan dan celaan kepada kita. Jadi di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, terutama bagi kepada kita, iaitu Allah tutup aib-aib kita. Hadirin para penonton yang dikasihi oleh Allah. Namun kita perlu faham bahawa ditutupnya aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah kekal. Bila-bila masa Allah Subhanahu wa taala boleh saja bukakan aib kita di hadapan orang ramai, dan ketika itu kita akan menjadi malu. Cuba perhatikan berapa ramai tokoh-tokoh yang dulunya dihormati, yang orang respect kepadanya, yang orang menunggu kehadirannya. Ketika dia jalan, orang berikan dia karpet merah. Tetapi ketika Allah bukakan aibnya, maka ia sekarang berada dalam penjara dan dihina-hina oleh orang ramai. Menandakan bahawa nikmat di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ditutupkan aib orang tersebut. Jadi kalau seandainya seseorang yang aibnya ditutup oleh Allah, bersyukurlah. Tapi ingat, dia tidak kekal. Bila-bila masa Allah akan bukakan. Apabila kita tak pandai menjaga mulut kita. Kita suka buka aib orang lain. Nabi SAW sabdakan, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Andaikan kita membuka aib seseorang, lalu orang itu tidak membalas, jangan ingatkan Allah tak lihat, jangan kita ingatkan Allah tak tahu. Allah akan ganti, Allah akan balas apa perbuatan kita di dunia dan di akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Bagaimana? Mungkin jadi ada orang ketiga, orang yang keempat yang sengaja membuka aib-aib kita. Oleh sebab itu, jemaah yang dikasihi oleh Allah, maka jagalah mulut, jangan sampai membuka aib orang lain. Namun adakah mutlak kita tak boleh menceritakan keburukan orang lain? Tak semestinya. Ada masanya, ada time-timenya kita boleh menceritakan keburukan orang lain demi kemaslahatan. Seperti satu contoh, ada si A dengan si B buat suatu perjanjian, suatu kongsi dalam suatu bisnis, dan kita tahu si A ni adalah orang penipu, si A ni adalah suka berkhianat kepada orang lain. Dan kalau seandainya kita biarkan A dan B ini tetap bekerja sama, kita takut yang menjadi mangsa si B. Oleh sebab itu, jika kita tahu keburukan si A, kita boleh ceritakan kepada si B, "Wahai B, jangan engkau berkongsi dengan si A, kerana dia adalah pengkhianat, kerana dia suka menipu, dia suka curang dan lain-lain." Maka kita menyelamatkan orang lain, dan ini adalah suatu perkara yang dituntut dalam Islam. Bukankah Nabi SAW sabdakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, siapa yang melihat suatu kejahatan yang boleh menimbulkan kesan kepada orang ramai, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya. Kalau tak mampu, hendaklah dengan lisannya. Kalau juga tak mampu, hendaklah dalam hatinya ada benci dengan kemungkaran tersebut, dan itulah selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa istiqamah di atas agama Allah hingga akhir hayat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.